Then I'll put the recording for this lecture after this because we are concerned about the internet network. Ada apa-apa masalah ke, and later on you may see it when you do a revision. Okay, let us continue with our lecture. Today I will not open my camera, okay Okay, madam. Besok kita jumpa kan. Okay. First is our this is what stop sharing. Sorry. Okay, the one that I want to share is today's topic. Okay, today we'll learn about limit and continuity. Okay, so this topic is not new for you because I know that you had learned this limit and continuity. Dia ialah in bahasa Melayu ialah had dan keselanjaran. Tahu kan maksud had itu ialah that something in the border. For the Malay sentence, kalau kita selalu kita cakap, okay, sabar saya ada hadnya, meaning that that's the border. After that border, you will angry. Maksudnya macam tu, that's the border. Maksudnya kita ada sempadan. That's the limit. Okay. Oh, we want to measure. Frequently, if we do the medical checkup, we know that this contohnya kalau kita kata that person is kencing manis, diabetes, if the kadar gula dia lebih daripada 7. Okay, that's the border. 7 tu contoh lah ya, saya tak ingat sangat. Border tu maksudnya the yang exact amount tu, contohnya kita ambil 7. Meaning that after 7, orang tu memang ada kadar gula yang tinggi. But 7 and below, that's the kadar gula yang normal. But below pun tak boleh below sangat. Meaning that kalau orang tu di bawah daripada 4 dan ke bawah, orang tu akan shaking. Maksudnya orang tu akan menggigil. Dia hypo dah. Kurang gula. That's the sempadan-sempadan tu. Yang tu kita kena tahu. Kalau kamu tengok sempadan-sempadan tu, sebenarnya it's relate to the kalau kita nak lukis graf, kita guna table, right? Kita kena ada table. Macam tadi itulah, kita periksa kadar gula dia. Contohnya hari ni pukul 10 AM, berapa kadar gula dia. Okay, and kalau kita nak ambil 2 jam, after that is 12 PM, berapa kadar gula dia. Okay, jadi benda ni semua kita boleh plot dekat graf. Dan actually, the limit and continuity is something continuous from our previous topic, which is function and graph. Okay, that's the motivation for studying this topic. Okay. Ada soalan? Ada lagi ke? Jadi kita teruskan. Saya punya slide clear nampak kan? Okay, this is the outline. Okay, so today we will try to cover all the topics here, subtopic here, from limit until continuity. And you must remember that our calculus and numerical method, we have to finish calculus part in these 7 weeks. Meaning that it's quite, satu-satu topik tu, we have to finish it in 1 day, in 2 hours lecture. Because in the second part, we will continue with numerical method. Jadi, if you have problem, if you want to ask something that you not get it before we continue to the next topic is differentiation, kita boleh tanya dekat dalam tutorial. But for tomorrow, our tutorial will discuss on tutorial 2, tutorial 2, which is the tutorial from last week.
For group 1, we will continue from last week. And if we have time, we continue to tutorial 3. Okay. And, okay, this is the outline. Definition, properties of limit and limit of infinite function. And we have defined limit at infinity. What is the limit at infinity? Okay. Then the second subtopic is continuity. And inside this subtopic, we have the continuity test, how to determine. Yang ni ialah satu garis yang selanjar ke tidak dekat dalam graf tu. There are tests. Kalau dia tak memenuhi ke salah satu test tu, meaning that it's not continuous. Okay, for this limit, this is the definition. Okay, ni macam saya bagi tahu tadi lah. Everyday conversation to describe the ultimate behavior of something as in the limit of one endurance or the limit of one patient. Macam tu. Okay, in mathematics, the word limit has a similar but more precise meaning. Okay, maksudnya in mathematics ni, dia lebih, maksudnya kalau kita kata 7, dia ada satu precise lah, which is kalau dalam ayat selalunya kita kata orang ni dia tinggi tapi dia tak ada precise, which is kita tak tahu tinggi daripada berapa ke berapa itu tinggi, but that's subjective, that's not the precise meaning. Maksudnya kalau in mathematics we calculate based on number so that the meaning of the limit tu kita boleh nampak more clearer than the bahasa kita yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, then this is the limit. Given a function fx, okay, nampak tak? It's continuous from the function. If x approaching to 3 causes the function to take the value approaching or equaling something particular number such as 10, then we will call 10 the limit of function and write it as, okay, contohnya we have this. This is the what we call the how we explain limit in a mathematical equation. Okay, if you have question, please interrupt. Kadang-kadang saya tersalah cakap, bila kita cakap kita tak sedar kan. Okay, this is how we write limit in equation, which is limit x menghampiri 3, fx is equal to 10. Okay, we know that this kind of limit is a function. So, if it is a function, so that we can draw this limit. Okay, how to draw this limit? Okay, in order to draw that limit, okay, apa yang kita perlu ada? So, limit x menghampiri 3. Nampak tak? This is our x. X menghampiri 3. Okay, when it is approaching to 3, we know that in our x-axis, this is our x and this is 3. Okay, and x menghampiri 3, the value of fx is equal to 10. Okay, maksudnya bila x menghampiri 3, value dia ialah 10. Okay. Okay, value dia contohnya 10 dekat sini lah. Okay. And this is 10. Dekat y tu lah, fx ni, paksi y. Okay, maksud dia yang tu lah. Maksudnya, tak kisah, contoh kita cakap ini ialah satu garis lurus. Okay, kita lukis garis lurus tu. Ini ialah garis lurus tu. Contohnya anggapkan yang ni dia atas 10 lah. 10 kat sini. 10 turun sikit. Okay. Okay, meaning that when x is approaching to 3, daripada kiri, daripada kanan, okay, dia sama juga dengan 10. Faham bila kita nak represent this kind of limit into the graph. Sebab limit ni is one of the function. So, we can draw it. We anggapkan, yang ni saya anggapkan that limit fx is equal to 10 ni ialah satu garis lurus. Dia boleh jadi juga satu kuadratik. Tapi nak kata from titik 3 ni, dekat titik 3 ni, it is 10. Okay, any question? No. So,
in practice, two simplest way we can approach tree are from the left and from the right. Meaning that bila kita kata dia tu limit dia menghampiri 3, kita kena consider from the left dia ialah 3, from the right dia pun ialah 3. Macam tu. Dia kiri dan kanan tu sama. Contoh kalau kita lukis kuadratik, okey, kalau kita kata dekat sini ialah kita punya 3, contohnya 3 kat sini. Okey, maksudnya dekat sini titik ni ialah 10, which is from the left 3 dia menghampiri 10 and from the right 3 it is also 10. Okey, kalau clear dekat sini saya nak teruskan. Sebab kalau kita belajar matematik ni, we have to know the fundamental. Kita bukan belajar daripada soalan tengok skema, hafal, is not that. Because Bodos yang dapat matematik daripada fundamental, dia faham, dia bagi pun soalan macam mana transformation of function, dia bergerak ke mana-ke-mana, but he know the fundamental, how to draw a graph, and he can answer all the question related to the graph, function and graph. Macam tu. Maksudnya, if you know the fundamental about limit, you know this is the definition of limit. If you want to do it in the equation, and if you want to draw it, you already know it fundamental. Maksudnya your fundamental is strong, so that after this, if you get limit question, it's easy for you. Sebab fundamental tu kamu dah dapat. Okay, this is the tadi tu lah. Maksudnya kita punya definition tadi tu, which is from example, maksudnya daripada kiri, daripada kanan, dia ialah menghampiri 3. Yang ni lah maksudnya kita nak kata ayat yang ini, which is kalau kita ada limit X menghampiri 3, bermaksud kita kena consider daripada kiri dan daripada kanan 3. Okey, yang ni yang kita kena tahu, yang first week yang kita belajar number line system, which is yang menghampiri 3 daripada kiri ialah 2.99, 2.9999, semakin hampir dengan 3 ialah 2.9999. But from the right, if it approaching to 3, it means that dia semakin hampir dengan 3 daripada sebelah kanan, dia ialah 3.01, dan bila hampir lagi 3.0001 dan lagi hampir 3.000001. Yang tu kita kena tahu the number line system. And in term of kita punya notation, okey, bila dia kata 3 kuasa negatif ni, bermaksud dia bergerak ke arah 3 daripada sebelah kiri. And 3 kuasa positif ni ialah dia bergerak ke arah 3 daripada sebelah kanan. Okey. So far so good? Yes, madam. Okay, now we move to the example 1. Okay, example 1 ni maksudnya dia kata limit X menghampiri 3 and this is our equation. Okay, so then limit of 2x plus 4 as x approach to 3, okay, kita boleh cari dia punya nilai, which is bila dia menghampiri 3 daripada sebelah ni 2.999 ni, maksudnya daripada sebelah kiri lah kan. Okay, yang ni bermaksud sebelah kiri 3 kuasa negatif. Okay, maksudnya kita kan tikailah 2.9 masuk kat sini, nilai x ni dapat 98. Maksudnya dia menghampiri, apabila dia mendekati 3, dia juga mendekati nombor 10. Maksudnya dia nampak tak je ni? Nilai ni ialah semakin dekat dengan 10. Bila kita tambah lagi 2.99999, maksudnya nilai sebelah ni akan jadi 9.99998. Macam tu, dia lagi banyak 9, which is it approach to 10. Dia menghampiri 10. And if we want to find it from the right side, nampak tak? The right side 3 plus kat atas tu. Okay, maksudnya the right side semakin hampir dengan 3, nilai dia ialah, contoh kat sini tengok semakin hampir dengan 3, dia daripada besar 3.1 dan dia akan mengecil sehinggalah 3.0001. Okay, sehinggalah ketiga lah macam tu. Nampak nilai ni dia macam terbalik. Yang ni dia akan pergi ke besar sebab 3 tu di sebelah kanan dia, and ini akan semakin mengecil sebab 3 tu di sebelah kiri kita. Yang sekarang ni kita cuba bayangkan kita punya pembaris tu lah. Bila kita bergerak ke 3 sebelah kanan, dia makin kecil lah. Okey, bila kita bergerak ke 3 sebelah kiri, maksudnya nombor tu akan
membesar. Okey. Then here, sama jugalah kita gantikan nilai. Nampak tak? Nilai dia akan jadi ni 10.2 besar kan? Dia akan kecil, kecil, kecil dan menuju ke nilai 10. Dan kita tahu bahawa nilai dia daripada sebelah kiri pun 10 dan kanan pun akan menuju ke nilai 10. Okey. Kenapa kita kena buat dua-dua ni? Okay, and this is the definition. A function f(x) is said to approach a constant L as a limit when x approaches a as below. Okay, meaning that where f(x) is a function which assume a corresponding set of values and x is the independent variable. Okay, yang ni. Maksudnya sekarang bila kita kata limit tu, dia mesti macam ni. Sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti sama. Bila sebelah kiri, sebelah kanan sama, dia exist, dia wujud. Macam contoh tadi, yang ni. Bila dia sebelah kiri 10, sebelah kanan pun 10. So, limit tu wujud lah. Tetapi kalau contoh macam ni, sebelah kiri dia K, sebelah kanan dia L, maksudnya limit tu tak wujud. Okay. And in order for a limit to exist, the limit from the left and the limit from the right must exist and equal. Okay. Then if we get this example, ini x kuasa 2 tambah 1 menghampiri kosong. Okay, this is the limit that you want to find. Kat sini. Jadi daripada sebelah kiri kita kena consider dan kita kena consider juga daripada sebelah kanan. Okay. Ni semua definition tau, tapi sebenarnya dia mudah je. Okay, so kita tak nampak tak kat sini. Nilai dekat bawah ni, apabila dia menuju ke kosong, berapa nilai dia? Dia menghampiri ke satu nilai berapa ni? Nilai dia sama kan ni? Dia akan menghampiri satu nilai, sini sepatutnya apa? 1, betul? 1. Okay. Maksudnya, dia menghampiri nilai 1 daripada sebelah kiri dan daripada sebelah kanan. So, kita tahu limit x menghampiri kosong untuk persamaan ni dia ialah 1. And this is the graph. Okay, kalau kita nak wakilkan dia dalam bentuk graph, okay, kita boleh lukis graph ni. Okay, then kita dapat and kita nampak tak kat sini apabila dia kosong, kosong dekat sini kan x kosong. Limit tengok dekat x kosong, dia menghampiri 1 nilai dia kiri dan kanan. Okay. Ini kanan. Okay. Then this is kiri. Lebih kecil daripada kosong. And it is equal to 1. Okay. Ini ialah konsep limit. Okay. This is the concept. And sebenarnya, okay. Jadi the closer x get to the value 0, the closer the value of x come to 1. This limit could have been determined by simply substituting x is equal to 0. Okay, yang tadi tu semua konsep limit, nak tahu definition dia. Okay, sebab kita tak nak nanti kita dapat satu nombor yang kita tak boleh calculate. But we get the value. Maksudnya kita tak boleh lukis graph dia, tapi kita dapat value dia dekat sini. Dia bagi value je. Okay, jadi kita tahu dah konsep dekat situ macam mana nak cari limit dia. Okay, then sekarang kat sini kita boleh cari limit ni sebenarnya bila kita ganti kosong ni kat dalam tempat ni, dia dapat sama juga dengan 1. Sama je lah kan jawapan dia, betul tak? Sebenarnya limit tu kita boleh cari dia dengan simply substitute x with 0. Then we get x is equal to 1 from the left and from the right side. Okay. Ini sebenarnya. Kalau sebelum ni kita belajar limit, kita simply ganti je. Betul tak? Betul tak? Betul, Doktor. Tapi kalau sebelum ni kita simply ganti, kita tak tahu kita akan ada masalah bila kita kena cari x menghampiri positif infinity. Jadi semakin besar, contohnya untuk x kuasa 2 campur 1. Berapa? Dekat sini kita akan ada masalah sebab bila kita belajar, kita terus je tahu limit tu ganti. Kita tak tahu pun
ada table yang kita kena consider. But if you get question like this, you have to back to the fundamental of limit, which is you have to find untuk X ni, macam ni. You have to draw a table, then you find fx. Maksudnya nilai dia plus positive infinity, which is you have to find untuk 100, berapa nilai dia? Contohnya untuk 100,000, berapa nilai dia? Okey, contohnya bila kamu gantikan kat sini kamu dapat satu nilai yang tak ada menumpu ke satu titik pun, you can conclude that this kind of number, when it is approached to plus positive infinity, it is, nilai dia is also infinity. Dia mencapah, which is, kan bila kita letak nombor ni, kita nampak dah. Okay, at least you get 3 number, and this is contohnya 1 juta, kan? 1 juta. And you get the pattern here, it keep increasing. So that we know that if it is approaching to positive infinity, we know that this number will approach to infinity also for x axis. Itu penting kita kena tahu yang tadi tu, definition yang guna table tu. Kalau soalan macam ni, dia tak ada nombor dekat sini, dekat bawah x tu, dekat limit dia, dia letak positive infinity je. So kamu kena consider yang tu lah, macam tu. Okay, then we go for example 3. Finding limit by direct substitution. Okay, sekarang saya anggapkan kamu dah clear, which is you know how to find a limit by using a table. You know how to find a limit by using a graph. Kalau dia bagi graph je, dia tanya limit dia menghampiri tu, kamu boleh dapat. Tapi limit kena consider juga, it can be not exist, kena consider. Dia boleh jadi tak exist, tak wujud. Okay, then kalau yang ni ialah the simplest way, which is kita ada satu nombor and we have one equation, kita boleh directly get the answer by doing the direct substitution. That's the one way. Ni yang mudah lah, sebab kita tak perlu dah, kita dapat soalan limit macam ni, tak perlu lukis table semua, sebab kita tahu masalah ni boleh diselesaikan dengan menggunakan direct substitution. So nilai ni ialah 2 lah. Dan kat sini pun kita boleh guna direct substitution. Okay. And kita gantikan dengan 6 untuk X dan kita dapat 4. Okay. Boleh Okay. Sekarang, ada siapa-siapa ada soalan tak? Macam mana kita nak tahu soalan tu dia direct substitution? Tadi itulah, sebab kita tahu kat sini ada nombor, and this is the equation yang clear, kita boleh cari dan dapat 2. Okay. Boleh Then this is the properties of limit, which is we have fx plus minus gx. Okay, dia ialah h campur tolak k. Ni juga hk. Ini bila kita ada fx ni, dia ialah h bahagi k, di mana k tak boleh sama dengan kosong. Okay, dan kat sini juga bila fx tu kuasa n, limit dia juga a kuasa n, sebab kat situ dia ialah fx. Fx ialah sepatutnya kat sini bila tengok guna contoh ni, fx tu ialah h. So h kuasa n. Okey, then dekat situ yang ni pun sama. Okey, apa maksud benda ni? Kita tengok contoh kat sini. Maksudnya bila limit kita ganti kat sini, kuasa 3 ialah 9 campur dengan 1, dia ialah 9. Dia ialah 2 benda. Limit ni ialah 2 benda, dan kita boleh tambahkan dia, atau kita nak directly use this for direct substitution pun boleh juga, sama je jawapan dia. Okay, then we have here, maksudnya kita ada 2 limit sebenarnya, atas dan bawah. Okay, it's mean this. Okay, so kita cari yang atas, kita cari yang bawah, then we get 1/8. Okay, next example. Okay, this is the example 4. Tak ada soalan, saya teruskan Okay, limit for case like this. Fx, okay, kalau kita ada dapat jawapan dia 0/0.
Macam yang ni kan kita dapat 1/8. Okay, if we get, bila kita buat, kita ganti direct substitution, kita dapat yang ni. Contoh kita dapat 0/0. Kita nak buat apa? Ni ialah bila kita dapat yang ini, kita kena consider this kind of method, which is first is factorization method and second is multiplication of conjugate method. Okay, dua benda ni kita kena consider. Tetapi first yang kita kena buat ialah kita kena buat direct substitution. Bila kita dapat direct substitution, kita dapat 0/0, so we have to consider first method or second method. Okay. Dia macam ni tau. Kalau orang tu dia dah faham logik, bila dia buat programming, bila dia dapat soalan limit, sebenarnya if you clever enough or if you want to do macam kita nak buat community punya ni untuk adik-adik kita kan, bila kita belajar ni, sebenarnya kamu boleh buat flowchart tau. Bila kita dapat soalan, contohnya soalan limit kan ni. Okay, bila kita dapat soalan ni, bila kita dapat soalan limit, first we start. Kat sini start. Okay. So, kita belajar matematik ni pun sebab kita nak buat, kita nak create our creative, which is logic thinking, right? So, apa kaitannya bila kita belajar ni? Tapi kan bila dapat soalan, bila saya tengok limit ni, saya rasa kan macam kalau kamu orang computer science, you know the logic inside that, which is you start. After you start, then you get equation. After you get equation, you buat direct substitution. That is the flow chart. Okay, after you do a direct substitution here, you get answer which is number. Then you stop. This is stop. Yang tadi, yang mula-mula tadi, kaedah yang kedua tadi. Okay, yang ni, untuk case ni sebenarnya kita dapat satu, yang ni sepatutnya kalau kita punya ni sepatutnya macam ni bila kita kena buat decision. Kita ada ni macam ni Siapa pandai buat flowchart? Saya dah lama lupa. Okay, ni decision kan. Okay, sekarang bila kita ada decision kat situ, bila kita dapat number, so kita stop. Okay, then tapi kat situ bila kita dapat satu nilai 0/0 macam ni, you have to consider two things, which is yang pertama ialah factorization. Then you get after you get factorization, then lepas tu kan kita dapat apa pula kat sini, kita kena consider kalau kita tak boleh factorize, kita kena buat apa? Kita kena buat conjugate. Saya letak conjugate Okay, maksudnya macam ni lah. The process of we learn limit tu macam ni. Okay, kalau kamu nak buat coding untuk yang tu pun, that's the rule. The process is here, which is after you do the direct substitution, if you get number, then you stop. But if you don't get any number, but you get 0/0, you have to do factorization or conjugate. Then you get the number. Then you stop. Okay, yang ni pun sama. After you get conjugate, baru dapat number, then you stop. Ataupun kita boleh terus kat sini kan, number. Yang ni pun boleh pergi kat number. Okay. Dia dah masuk dekat logik kat situ kan, kat situ. Okay. Bila kita dapat 0/0, apa dia factorization, apa dia conjugate tu. Okay, factorization method ialah ni. Bila kita gantikan 3 gantikan dekat sini, 3 gantikan dekat sini, you get 0/0. Always do the substitution Okay, so kamu dapat 0/0. Ada student dia confident lebih, dia nampak je equation macam ni, oh yang ni factorization, without dia gantikan dulu. Padahal dekat sini dia tak dapat pun 0/0. Jangan overconfident. Okay, you have to do direct substitution first, then you get 0/0. Then if you get 0/0, you have to determine this kind of equation. Tahu, equation ni dia boleh difaktorkan. Nampak tak yang atas tu? Boleh difaktorkan. So, this is what we call factorization
method. Okay, bila kita boleh faktorkan, meaning that atas dengan bawah ni we can eliminate, then we get this only, then we get the final answer is one number, then we stop. Any question for factorization? No, madam. Okay, then we go for multiplication of conjugate method. Okay, this is the same way with factorization at the beginning, which is first, yang ni kita kena buat direct substitution and we get 0 over 0. But when we look at the equation, we can't factorize it. Kita tak boleh factorkan dia. So, the only way we do it by using conjugate method. Okay, nampak tak kat sini? Conjugate method, apa yang dikatakan conjugate, dia darab dengan nilai yang sama, tetapi dekat sini Tambah. luar daripada set tu ialah tambah, dan dekat sini tambah. Sebenarnya kita tak ubah apa-apa pun. Yang ni sebenarnya dia darab 1, which is apa-apa nombor yang bahagi dengan diri dia sendiri, dia darab 1. So kita tak ubah pun equation yang asalnya, kita darab 1. Tetapi kita darab 1 tu ialah dengan nombor conjugate dia. Okey, tambah. Okey, sampai sini okey. Sampai sini Okay. okey. Okey. So, kita sekarang, nampak tak? Dekat bawah ni, bila kita buat pendaraban, dia ialah bila yang bawah ni, nombor dia lain kan? Maksudnya which is dia tak darab dengan conjugate dia. Jangan buat apa-apa, just leave it as it. Then, yang atas ni kita kembangkan. Bila kita kembangkan yang atas ni, kita dapat yang ini. Nak kena kembangkan ke tidak sekarang ni? Kamu nak kena tunjuk ke? Ingat kalau kita buat pengembangan, saya buat the general idea of pengembangan je lah. Okey. Sekarang general idea untuk pengembangan ialah apa? Ini ialah apa tu? Okey. Kita kena darab satu-satulah. Expand. Ini darab ni. Lepas tu yang ni darab ni. Okey. 3 darab sini. 3 darab sini. Okey. Lepas tu baru dia buat simplification dapat nilai tu. Nak kena tunjuk ke? Ni tasnya kamulah, kamu buat sendiri. Cuba kamu kembangkan. Dapat tak benda ni? Kalau ada yang ada masalah, tak tahu macam mana nak dapat benda ni selepas kamu kembangkan dia, sila berujuk kepada kawan yang tahu. Ataupun kalau nak jumpa saya besok, boleh Boleh Can we move? Boleh. Okay. So sekarang dekat sini, daripada sini ke sini, kita boleh, yang ni 9 dengan 9 boleh hapuslah. Kita tinggal S kuasa 2 dan yang bawah ni. Nampak tak? Kenapa saya kata jangan kembang akan apa-apa yang di bawah ni? Okay, sebab at the end, we can eliminate. Ada something yang boleh eliminate dulu. Kita eliminate dulu. Then, baru kita consider buat direct substitution. Ingat kat sini bila kita eliminate, dia tak akan jadi kosong. Yang ni salah. Dia ialah atasnya ada benda ni, ada 1. Okay, then it is 1 over 6. Okay, then selesai yang tu. Sekarang kita, tadi kan kita, kalau kita punya logik tu, dekat sini, okay, kalau yang tadi kan kita start, this is our start, and this is our equation. Okay, after equation, we do direct substitution. We get number, then we stop. This is one way. Another way ialah bila kita buat direct substitution, we get 0 over 0. Kejap, saya punya graph ni tak sepatutnya tak jadi macam ni. Okay. Dia macam ni. Dia dapat number. Okay, dia dapat number. Then we stop. And if we get 0 over 0, we have two choice, which is we do factorization or conjugate. Yang dua ni kita dah buat. Okay, and another thing, bila kita buat direct substitution,
kita dapat lagi satu kat sini. Kita dapat infinite number. Okay. If you get infinite number, what you have to consider, you have to know the infinite number ni, is it positive infinity or negative infinity? Jangan biarkan dia kosong. Kita nak tahu limit dia menuju ke atas atau dia terus turun ke bawah. Macam tu. We have to determine something. Okay, contoh, this is the third case of limit. Tadi kita dah cover dua dua, dan ini masuk yang ketiga punya limit punya case, which is dia infinity. Okay, bila kita dapat infinity, macam ni. Kita tahu bila kita buat direct substitution 1/0, kalau calculator akan dapat mass error, betul? 1/0 tu mass error, tapi sebenarnya 1/0 ni ialah satu nombor yang infinite. Dia tak menumpu ke satu titik, which is dia akan terus naik ataupun dia akan terus turun. Bila tekan calculator memang tak akan dapat jawapan. Then the only way we have to go to the concept of limit yang awal-awal tadi, which is concept of limit tu kita kena buat table. Okey, apabila dia menuju ke kosong, nampak tak kat sini? Nilai dia menuju ke kosong daripada sebelah kiri, nampak tak? Nilai dia semakin besar. And menuju ke kosong sebelah kanan, nilai dia juga semakin membesar. Jadi kita tahu yang ni, kita positive infinity. Right? Macam tu. Bila kamu dah dapat table ni, sepatutnya kamu dah boleh stop. Kamu dah boleh conclude something. Tapi kalau dia minta kamu lukis, you have to draw. And if you draw it, you get something like this. Which is daripada menuju ke kosong, dia akan terus meningkat. Dan menuju ke kosong juga, daripada sebelah kiri, dia akan terus meningkat. Jadi we should conclude that it is positive infinity. So far so good. Okay. Jadi kat situ tak ada jawapan untuk limit max error dekat dalam kertas soalan. Jawapan dia mesti satu, apa-apa nombor per dengan kosong is whether positive infinity or it is negative infinity. Itu je. Okay. Back to the concept of limit punya definition tadi. And macam ni. Yang ni dia tanya kosong, dia tak ada tulis apa-apa kan kat atas ni. Bila kita dapat kosong, tak ada tulis apa-apa, meaning that we have to consider daripada sebelah kiri dan daripada sebelah kanan. Tetapi, bila kita dapat soalan macam ni, bila dia bagi satu je macam ni, contoh, kita tahu bahawa kita kena cari this is one, dekat graf kita ataupun dekat table kita, kita kena cari yang menghampiri satu daripada sebelah kanan. Ni positif ni. Kalau dia bagi satu je soalan macam ni, meaning that sebelah sini tak payah cari. Boleh faham Tapi kat sini soalan ni dia minta dua-dua lah kat situ. Okey. Bila satu daripada sebelah kanan, carilah. Saya kena cari ke ni? Okey, jom cari sama-sama. Okey, kat sini. Kita ada satu. Kita buat table je dah cukup sebab dia tak suruh cari graph kan. Okay, so let's try. We have one here. We want to know it from the right. Okay, menghampiri satu daripada sebelah kanan apa? Yang ni yang paling dekat dengan satu mungkin 0.1.0001. Okay, kita boleh terus je 1.1. This is 2. Macam tu boleh je. Ikut kita. Kalau kita nak kat sini lagi kecil 0.1 pun boleh. Kat sini pun it depends. Asalkan dia semakin kecil menuju ke 1. Atau kita nak kat sini 1.5. Kita nak tengok pattern kan. Okey, cuba cari nilai. Kita nak tahu yang ni berapa kan. Okey, cuba masukkan nilai yang ini ke dalam equation ni. Dapat apa? Siapa dapat? Ni apa susah ni? Dapat berapa?
Tak nampak kasih saya. Siapa dapat ni? Ni berapa? Sini berapa? Sini berapa? Dapat? Tak boleh berhenti lah kat sini. Dapat berapa tadi? Ada dapat tak? Kat sini kan. Sini tadi 1. Saya punya komputer ni ada masalah kalau saya tinggalkan sekejap je, cursor tu dia hilang. 0001 tadi. Berapa ni? 10,000. How many? 10,000. 10,000. Okay. And this is 100 100. 100. Okay. And this is 1.5. Dua. 2. Okay, so kita boleh conclude that this is from the right, it is approach to plus infinity, right? Sebab dia semakin besar, dia semakin meningkat kan? Okay, and cuba kita cari dia menghampiri 1 daripada sebelah kanan. Dia ialah 0.999. Okay, yang ni ialah 0.9 contohnya. Ni ialah 0.5. Cuba cari. Nilainya berapa? 0.5 berapa? 1 per 0.5 berapa? Negatif 2. Negatif 2. Yang ni? Negatif? Negatif 10. 10. Okey, yang ni? Ah, 100 ya. Negatif 1000. Negatif 1000. Okey, nampak tak kat sini? It not always be the same, which is yang ni kan dia semakin menurun tau ni, nilai negatif ni. Ini nilai dia ialah negative infinity. So don't be overconfident if you get one from the right side is plus infinity. Dah malas dah nak cari sebelah sini. Actually, the two graph, if it is approaching to 1, dia macam ni. Satu akan naik ke atas and another one akan turun ke bawah. Macam tu. Di graph ni macam ni. Okay, which is we get the two different value here. Okay, this is one case. But another case, ada benda, dia tak dapat positive negative infinity pun. Dia akan dapat yang tu itu infinity lah. Tapi bila kita cari, dia akan menuju ke satu nombor tau. Ada case which is we get number here. Kita ada menuju ke satu nombor. Tapi selalunya menuju ke satu nombor. This is nombor. It's not no. It is nombor. Bila dia menuju ke satu nombor, kita boleh buat direct substitution. Dia tak ada masalah. Okay. But this is the two thing that you have to consider, which is if you ask to find daripada kanan, cari. Sebab dia mungkin berlainan daripada kiri. Boleh? Then, we can conclude that yang ni, bila dia punya limit, X, bila dia punya soalan ialah menghampiri 1, fx. Berapa nilai dia? Itu soalan saya. If you know already the concept of limit, you can answer this. Lepas dia tanya ni, dia tanya yang ni, dia tanya pula ni. Dia nak kiri dan kanan. What is the value for limit x approaching to 1 for this case? Berapa? Siapa dapat? I want to hear answer here. Berapa? Lain kan kiri dengan kanan? So, the only answer for this, it is not exist. That's the answer. The final answer. Ni ialah tidak wujud because of from the left and from the right, it is not equal. Any question? This is the definition earlier just now yang saya bagi tahu tadi. Okay, then we go for next.
which is define limit at infinity. Okay, we want to find limit at infinity here. Kita dah masuk case yang keempat untuk limit, which is we want to find limit at infinity. Okay, this is the theorem, which is bila x menghampiri infinity, fx tu dia sama juga dengan a, dan bila dia menghampiri infinity it is equal to b, then a is equal to b. And bila x menghampiri, just now kan kita nampak kita punya nilai semua ialah nombor kan, tapi yang ni ialah case di mana x menghampiri infinity. Okay, bila dia dalam bentuk pecahan macam ni and x is in our denominator, kita tahu bahawa apabila dia menuju ke infinity, it will approaching to 0. This is from the theorem. Okay. It always be 0. And another thing is, kalau yang C ni, C nampak ni. Okay, kalau kita dapat C tu, C ni, kita dapat infinity per infinity, maksudnya kita kena buat ini. Divide each term by x to the highest power of denominator. Okay, apa maksudnya? Okay, ini ialah case yang C. Okay, dia ialah apa? Yang ni ialah contoh untuk case yang C ni, which is atas kita dapat infinity, bawah pun infinity. Bila kita buat direct substitution, kita dapat infinity over infinity. Dia cakap divide each term by x to the highest power of denominator. Okay, so sekarang denominator dekat mana? Dekat bawah ni kan? Okay, the highest power dia yang mana? Highest power dia yang ni. Ya. Jadi semua kena bahagi dengan x kuasa 3 untuk setiap term. Okey, daripada sini ke sini ada soalan? Tak Okey. ada. Dan daripada sini, ini ke sini, you have to follow the theorem yang number 2 ni, yang kat sini. Bila dia pecahan, dia apa-apa yang per dengan x akan jadi kosong. Okey, nampak tak? Kat sini. Maksudnya, apa-apa per dengan x dia akan jadi kosong. Ini juga. Nampak tak? Dia akan jadi kosong. Based on the second theorem just now. Okey, yang ni pun sama. Okey, dia akan jadi kosong. Okey, kenapa dekat sini dapat 2 dengan 1? Ini kerana kita eliminate, kita simplify, we get 2 here. And from here, we eliminate it, we get 1. So the final answer is 2. Any question? No. Okay, then we go for the next example here. Okay, ni pun sama. Okay, so sekarang we go for the denominator. We found that, okay, bila kita sekarang kita dapat soalan macam ni, kita tahu bila kita gantikan infinity ke dalam ini, infinity akan jadi infinity per infinity. Okay, dia akan jadi satu nombor yang besar, bahagi dengan satu nombor yang besar. Then we go for the number 3 punya theorem just now. We divide by highest power of the denominator. Okay, then we divide all dengan x kuasa 3. Then kita nampak tak kat sini apa benda yang kita boleh simplify, we simplify it first. Then yang tak boleh simplify tu ialah apa ni? Dia akan jadi kosong, tolak kosong sebab teorem yang nombor 2 tadi kan. Yang ni pun akan jadi kosong. Then 0/7. Ada orang bila dia nampak 0/7 ni dia dah maksudnya menggelabah macam tu kan. Tapi sebenarnya kosong apa-apa nombor per dengan 7, it will be 0. And 0 is also is one of the number. So can be a final answer. 0 tu boleh jadi final answer, tak ada masalah. Okay. So far so good. Good. Okay, then kat sini, kamu nampak tak? Kita ada lagi satu soalan. Ada student, kita letak soalan macam ni kerana dia nampak yang kuasa tertinggi tu dekat atas. Tetapi cara kita ialah yang third theorem tadi, kita jangan tengok yang atas, even though it is Ambil yang highest bawah. number. Ambil yang bawah. Then we divide all the term by x, then we get
we simplify it. Kita simplify. Kat sini kita ada X tau. Nampak tak? Ada X dekat situ. So, when we replace X here, then yang ni akan jadi kosong. Okay, nampak tak? Jangan ni, maksudnya boleh replace. Tapi kat sini dia tak akan jadi infinity over infinity, right? So we can find the final answer. So dia tak akan jadi benda ni. So we get the final answer dia berapa? Is infinity. If one number it keep increasing and it plus by 2 and we divide it by 12, it also will keep increasing. Right? The logic there. Any question? Then the final answer is infinity. And if sebenarnya yang lagi bagus soalan ni, dia akan dapat something on positive infinity, right? It keep increasing, right? Okay. Right. So, kita masuk continuity. Dengan saya belajar, kita santai-santai, kita slow-slow je, tak ada benda kita nak kejarkan kan. Rasanya kamu dah faham, just nak dapatkan the concept tu kan, betul tak? Then what I can conclude for this limit, sebelum kita masuk continuity, kita kena teruskan dengan continuity Okay, from this topic, limit, okay, yang just now tu kita cuba lengkapkan kita punya flowchart. Sebenarnya untuk limit ni, kamu untuk konsep limit ni, kamu dah boleh buat simple calculator because of you do the programming inside it. Macam kita buat BMI calculator macam tu kan. Kita nampak dah calculator, dah macam-macam calculator. Tapi yang ni saya rasa limit calculator dekat internet ada dah ke? Ada rasanya. Tapi if you want to do it, macam ni lah. Dia punya konsep, kalau orang tu dah faham, which is we get equation, first we do after we get equation, we do direct substitution just now kan? Direct substitution. After we do direct substitution, if we get number, then we stop. Ni stop lah, dah berhenti kan? Okay, if we get 0 over 0, we do factorization, then we do what? Conjugate. Then we get number, we get also number here. Then ini ia macam map kamu lah, kamu punya limit-limit punya ulang kaji. This is the revision dia. Okay, after this we get what? We do a direct substitution, we get what? We get infinity. Kan? Kita buat direct substitution, kita dapat infinity. And if you get the infinity, you have to draw a table. You have to determine whether it is go to the positive infinity or it will approach to the negative infinity. Then you stop. The third case just now. And the fourth case here, what is? It is not direct substitution anymore, but sebab direct substitution tu, yang ni kan, ialah equation yang kita letak, equation yang ada nombor. Okay, jadi equation ni kita boleh macam ni. Equation ni, ini ialah saya padam dulu. Dia akan jadi macam ni. Equation ni ini ialah bila kita dapat equation yang X menghampiri A. A ialah satu nombor. But if we have question like X menghampiri infinity, okay, this is the fourth case. Okay, saya padam. Dan ni, okay, this is the thing that you learn about limit today. Bila kita dapat ni, dia dua case yang berbeza. Yang case ni ialah ada 3 benda yang kamu kena consider. Bila X menghampiri infinity, first is theorem yang A ni lah. Okay, then P yang ni and C. Okay, macam tu lah C. Yang C ni ialah kita letak the highest power of denominator macam tu. Then we get final answer. Final answer is not only number tau. Dia boleh jadi infinite number. And B ni ialah bila dia ialah 1/n.
apa-apa nombor, dia bukan satu je, A 5 ke 7 ke apa-apa X kuasa N, and we get 0. Then A ni ialah we simply get the number. Macam itulah. Ini ialah yang kamu belajar berkenaan limit hari ni yang saya boleh concludekan. Okay. Sebab kita tak masuk lagi topik. Sebenarnya bila kita, rasanya dulu kamu belajar STPM ke matrik ke, kita ada consider yang L'Hopital apa semua, kamu ada buat tak? Ada tak? Kalau tak ada, it's okay. Sebab dulu saya math student, jadi bila kita limit ni sebenarnya dia tak kepada yang kita belajar hari ni je. Dia ada case di mana kita ada teori L'Hopital apa semua, tapi kita is not a mathematics student. So we scope it into here only. Okay, kita scopekan kat sini saja. Dah faham kat sini is okay. Dah faham lah tu. Okay. Then kat sini seterusnya kita masuk another subtopic which is continuity. After we know the limit, we want to know the graph is continuous or not. Okay, contohnya kat sini dia bagi tahu konsep untuk continuity ialah keselanjaran, which is graph tu tidak terputus. Contohnya kat sini ayat ni ialah if function y is equal to fx that can be graphed throughout its domain with one continuous motion of the pen is without lifting the pen is an example of continuous function, which is this is continuous. We are not leaving our pen. But this is not continuous because at this point we have to leave our pen, then we put it again, right? Kita dah angkat pen kita. It's also for this case which is it is jump continuity, dia ke atas kan. Baru kita teruskan kita punya graph. Okay, yang ni not continuous, but this is the only continuous graph yang ada. Okay, and this is the continuity test. Apa itu continuity test? Yang kamu kena tahu ialah pertama, function is continuous at a point x is equal to c. Bila kita kata satu fungsi tu continuous pada satu titik, maksudnya x sama juga dengan 5, contohnya bila f5 tertakrif dan bila limit pada x approaching to 5, contohnya c tu ialah 5 kan tadi. Okay, limitnya exist. Okay, limit exist, ingat balik, limit exist when the value of c positif sama dengan value of, ini c negatif, sama dengan value of c daripada arah kanan, sama. So this is exist. Then limit x menghampiri c ni yang tadi tu, nilai dia sama dengan fc. Ni maksudnya apa? Yang ni ialah nilai 1 dengan 2 ni, nilai dia mesti sama. Okay, can we move? Yes. Okay, then here, okay, this is the definition of continuity, and this is the type of discontinuity. Ini yang kita kata sebagai removable discontinuity, which is kita ada satu titik yang tak ada value, which is we remove it from the graph. Okay, this is removable discontinuity, and this is what we call jump discontinuity, which is at this point kita kena jump ke atas atau ke bawah untuk dapat the second punya part of graph, which is we call it as jump discontinuity, and this is what we call the infinite discontinuity, which is it not approaching to any number but it keep increasing. This is what we call infinite discontinuity, and this is the example. Bila kita ada satu graf yang domain dia daripada sini ke 4 sahaja, ni domain dia, and we want to know the continuity at point 0, 2, 3, 3.5 and 4. Dan bila kita tengok kat sini, bila kita tengok dia kosong, dia continue. Bila kita tengok dengan mata kasar, kita tak buat test lagi lah. Okay, sekarang ni ini continuous or not? Daripada titik kosong.
sebelum kita buat test. Just tengok kat graph je. Is it continuous? Sebab dia domain dia bermula dengan 1, kita tak tahu lagi yang sebelah sini. So kita boleh kata yang ni pada titik kosong dia continuous. Dan pada titik 2, nampak tak? Pada titik 2, X sama juga dengan 2 dekat sini. Is it continuous? It is like dia macam remove kan, removable continuity tu kan. Okay, so it's not continuous. And pada point ni, ini macam jump continuity, ini pun is not continuous. And pada titik 3.5 kat sini kan. Okay, yang ni nampak tak kiri kanan tak terputus without angkat pen kan. So pada 3.5 ni, it is continuous. And pada titik 4, is it continuous or not? Kalau dia punya domain sampai 4 saja, meaning that it is continuous. Tapi kita kena tengok macam mana dia jawab. They referring to, kita kena refer, we have to refer to this graph. Okay, sekarang kita jawab Okay, susah sikit sebab kita punya jawapan sebelah graph kita kat sini. Okay, tengok pada titik kosong kat sini Okay, pada titik kosong, okay, kosong tu exist tak? F kosong. Nampak tak pada graf ni? Kosong tu it is exist sini. Sebab dia bulat ni hitam kan? So ada. Dan F limit Fx menghampiri kosong tu, ini nilai dia 2. So it is exist. Dan F kosong ni juga nilai dia ialah 2. 2. Jadi yang ini sama. So it Continuous. so pada titik ni it is continuous. Dan pada titik X sama juga dengan 2 kat sini, kita tengok graf ni. 2 dekat sini kita tahu bahawa dekat mana yang dia tak continuous tu. Pada sini Bunyi tu tak sama. nombor 1 dengan nombor 2 tak sama kan? Tengok pada titik 2 kita pergi kat graf balik. Bila kita tengok first test pada titik 2 ni, F2 sama dengan berapa? Soalan saya. F2. Ni yang first test. Kurang daripada 1. Kurang daripada 1. Contohnya kita ambil ni 0.5 lah. Anggapkan dia benar 0.5. And second punya Dalam 3. X menghampiri 2 untuk F2 ni. Okey. Dia ialah berapa? Dia ialah dalam kat sini kan. Contohnya 3 ke 2.5 macam tu pun boleh juga kan. Okey. So sekarang 3 kot. 3. Okey. Kita dapat, kalau dia suruh buat test tu, maksudnya sekarang test yang ketiga. Test yang ketiga meaning that nombor 1 tak sama dengan nombor 2. So it is not exist when X is equal to 2. So this is the 3 test that you have to do. Okay. Kita tahu bahawa dia tidak memenuhi pada part 3 tu. Yang 3 test tadi tu. Sebab tu dia dapat part 3. Okay. Then we go for X sama juga dengan 3. Okay. X sama juga dengan 3 kat sini. Kita tengok gambar balik. Bila kita buat third test tu, X sama juga dengan 3. Okay, first test untuk X sama juga dengan 3 ialah F3. F3 sama dengan berapa? 3 sama juga dengan 1 kan? 1. Yang kedua, limit X menghampiri 3, F3. 1. Yes. Kiri dengan kanan tak sama It's not exist. It's not exist. Kita kena tahu. And after we know that it is not exist, no need to do the third test. Tak payah buat. So kita tahu yang ni akan dapat tak sama lah kan. Okay. Itu sebab pada X sama juga dengan 3, nampak ni. The function fail part 2 of the test. The function is continuous from the left at X sama dengan 3. But from the right tu dia dah sama dengan kosong. Dia tak sama kan kiri dengan kanan. So dekat situ limit dia tidak wujud.
So it failed for the second part of the test. Then pada 3.5, kita tengok 3.5 titik ni kan. So kita tahu bahawa pada graf ni dia selanjar je. But if you want to do the third test, saya tunjuk juga sebab kalau bila dia tanya test, kamu kena buat tiga-tiga ni untuk dapatkan full mark tau. Dia ada 3 test untuk continuity. First is kamu kena consider ni. Titik tu F3.5. Is it wujud? Wujud. Nilai dia berapa? 0.5 tadi anggapkan dia wujud 0.5. Then kamu buat limit dia pula. Lepas buat limit pun dapat 3.5. Dapat 0.5 kan tadi. So kiri nombor 1, ini ialah nombor 2. Sama juga dengan nombor 1 kan. Nilai dia sama 0.5. Betul. 0.5. So ada 3 test. Bila dia tanya continuity, make sure that you have these 3 tests. But if the second test is not, it's fail, maksudnya no need to do the Tak third payah check test. yang Macam ketiga. tu. Macam tu. Itu je dekat continuity punya important thing. Ingat soalan ni ada kat dalam midterm nanti tau. Midterm is bertulis tau. Okay. Then pada yang 4. Yang 4 pun dia continuous. Kenapa? Even though nombor 4 ni kita tak ada yang kanan tau. Sebab tadi saya kata limit mesti ada kiri dan kanan. But if we consider the domain is from 1 until 4 only, so we can conclude that yang 4 ni limit dia wujud. Limit dia wujud sebab kita takkan ada maklumat yang di sebelah kanan. Itu sebab bila penting kena tahu dia punya domain. Yang ni dia bagi tahu domain dia. Ini dia tak bagi tahu tapi sepatutnya dia kena bagi tahu soalan ni. Soalan ni bukan soalan yang baik. Sebabnya sepatutnya dia dah bagi tahu. Consider X from 0 until 4. Bila dia kata consider this range of domain sahaja, so kita boleh conclude that nombor 4 ni also continuous because of F4 exists, limit dia juga exists, and the third one is number 1 and number 2 is also the same. Okay, we can conclude that X is equal to 4 to exist. Okay, tapi sebab tu saya kata soalan ni tak bagus. Kenapa? Bila dia kata X menghampiri, tapi sebenarnya soalan ni agaknya dia biarkan untuk kita discuss. Okay, bila dia kata domain dia is element R, which is it is from negative infinity until infinity. If this kind of domain yang dia bagi tahu kita, maksudnya 0 dengan 4 ni not continuous. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila dia kata domain dia semua number, meaning that sebelah 4 ni sepatutnya ada value. But limit, we only know limit X approaching to 4 from the left only. Yang ni je kita tahu. But limit X menghampiri 4 daripada positif yang sini, kita tak tahu. So it not exist. So second part of the test is fail. Faham tak maksud saya tu? Tapi bila dia kata X tu domain dia daripada 0 ke 4 sahaja, so then 4 ni continuous. Can you get what I'm trying to say? Yes. Okay, Alhamdulillah. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Saya rasa macam dah slow sangat tapi pun masih cepat juga kita habis kita punya kuliah. Okay, so this is the topic for limit. Rasanya, kejap. Saya tengok limit ni dia masuk dekat mana? Kejap saya tengok. I'm stop sharing. Okay. So, limit ada masuk dekat dalam quiz 1.
And limit also in your midterm exam Okay. So untuk quiz 1 sampai derivative. Quiz 1 around macam minggu yang ke-6 macam tu lah. Ke-6 macam tu. Habis je tutorial kita untuk derivative tu nanti kita akan buat minggu ke-5, ke-6 nanti saya bagi tahu bila saya nak buat quiz. Tapi dia sampai topik untuk next week which is derivative. Meaning that limitnya ada masuk dalam quiz 1. Quiz 1 contribute 5% of your mark. Then for the midterm contribute 30% of your mark. Okay. Itu saja. Any question for this topic? Or you have any question regarding this course? No, madam. Sorry, Tang Kintong, you ask for break Dah habis dah pun, kita cepat habis kita punya break Sorry, saya tak nampak chat tadi. Okay, so see you tomorrow and hopefully everybody well, sihat-sihat sahaja. Jumpa besok for tutorial 2. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, Assalamualaikum. madam. Goodbye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you.